Mari kita belajar firman Tuhan dengan khotbah yang bertajuk Paskah adalah jalan dan kebenaran. Sekiranya Tuhan tidak memberitakan kebenaran Paskah kepada kita, adakah cara lain yang membenarkan kita mengenal Tuhan di bumi? Memandangkan Tuhan datang dalam tubuh, sama seperti manusia lain, ia pasti sukar untuk mengenalnya. Jika kita tidak dapat mengenal Tuhan, kita juga tidak dapat mengenal Tuhan Bapa. Dan secara semula jadi, kita juga tidak akan mengenal Tuhan Ibu. Tanpa mengetahui kita ialah anak-anak syurgawi, kita akan membazirkan sepanjang hidup yang diberikan kepada kita di bumi. Kita akan hidup dalam kesedihan, tanpa harapan atau keriangan, ditentukan untuk mengambil jalan kematian. Namun, kerana Tuhan mengasihani kita, Dia mengaruniakan perayaan yang kudus dan berharga, yaitu Paskah kepada manusia. Mengenai kehidupan yang Tuhan jalani di bumi ini, pelukis, penyair, dan pemuzik di dunia ini telah memberikan kemuliaan dan memuji kerja hebatnya. Memandangkan ia mustahil untuk mengambil gambar pada zaman Yesus Kristus, pelukis menggambarkan kerja Tuhan melalui lukisan. Saya percaya kalian semua tahu tentang karya termasyhur Perjamuan Terakhir. Adakah sesiapa yang tidak tahu lukisan ini? Sebelum menerima kebenaran, tidakkah Anda sudah tahu Perjamuan Terakhir? Walaupun pelukis itu melukis Yesus merayakan Paskah, dia sendiri tidak tahu apa yang sedang dilukisnya dan hanya menamakannya Perjamuan Terakhir. Sama juga, orang di seluruh dunia tidak tahu kebenaran. Sekiranya orang kudus yang melukis peristiwa ini, apakah tajuk yang akan diberikan kepada karya ini? Bukankah Paskah Perjanjian Baru? Pelukis menghasilkan lukisan itu bagi orang banyak untuk memperingati detik paling berharga dalam kehidupan Yesus. Namun, dia hanya melukis peristiwa itu tanpa mengetahui kebenaran yang terkandung dalamnya. Tetapi bagi Anda dan saya, bukankah kita tahu hari tersebut ialah hari perayaan kehidupan? Bukankah itu hari Yesus mengisytiharkan Paskah Perjanjian Baru untuk memberi kita kehidupan, keselamatan, dan membimbing kita ke kerajaan syurga abadi? Hari ini, mari kita lihat firman Tuhan yang tertulis di dalam buku Yohanes bab 14. Bab 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan." Dan apa yang dikatakannya? Kebenaran. Dan apa lagi? Hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini ajaran dan kebenaran penting yang harus kita ingatkan, bagaikan memama biak, berpuluh-puluh atau beratus-ratus kali. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Sebenarnya, Yesus memainkan peranan sebagai jalan untuk membimbing manusia kemana. Ini sesuatu yang perlu kita pertimbangkan. Kemanakah Yesus ingin membimbing semua manusia dengan memainkan peranan sebagai jalan itu? Untuk memainkan peranan sebagai jalan yang membimbing kita ke kerajaan syurga abadi, Kristus datang ke bumi ini dan menunjukkan banyak teladan. Mari kita pastikan melalui Alkitab. Mari kita lihat ajarannya di dalam buku Yohanes, bab 13 ayat 15. Aku telah memberi teladan kepada kamu semua. Lakukanlah apa yang telah kulakukan untukmu. Sebab Yesus memberikan teladan bukan hanya untuk menunjukkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Alkitab. Malah, menurut teladannya, apakah yang patut kita lakukan? Dia lakukan dahulu, supaya kita boleh ikut teladannya dan berbuat sama sepertinya. Ada satu kisah yang pernah saya kongsi dengan kalian. Suatu hari, seekor burung bayi ditangkap oleh seorang lelaki, lalu diletakkannya di dalam sangkar.
Burung itu berharap sungguh-sungguh untuk terbang keluar dari sangkar itu, tetapi tiada cara untuk melepaskan dirinya. Selepas burung bayi itu ditangkap, burung ibu tiada selera untuk makan, menangis pahit, dan terbang mengelilingi sangkar. Melihat bayinya di dalam sangkar, burung ibu dalam kesengsaraan. Tetapi pada suatu hari, burung ibu tiba-tiba mula melakukan persembahan yang pelik. Ia akan terbang mengelilingi sangkar itu, berbuat bising, dan tiba-tiba jatuh ke tanah, bagaikan sudah mati. Melihat burung ibu, burung bayi berfikir, apakah yang ibu sedang lakukan? Tidak lama kemudian, burung ibu akan terbang mengelilingi sangkar, dan sebaik sahaja dia berhubung mata dengan bayinya, ia akan jatuh ke tanah sekali lagi. Selepas beberapa kali, walaupun burung bayi perlahan untuk memahami kehendak ibunya, tetapi pada suatu ketika, ia sadar, saya akan melakukan apa yang ibu lakukan. Jadi, di dalam sangkar, burung bayi berpura-pura mati, walaupun ia masih hidup. Orang yang menangkap burung itu terlihat bahwa ia sudah mati. Lalu dia keluarkan burung itu dari sangkar dan membuangkannya. Waktu burung bayi itu dibuang, itu saat kebahagiaan benar. Burung bayi telah dibebaskan. Jadi, burung bayi itu berkicau dengan gembira kerana dapat bersatu semula dengan ibunya. Lalu mereka terbang ke langit. Apakah yang ditunjukkan oleh burung ibu? Dia menunjukkan teladan. Memandangkan burung ibu tiada tangan, atau kaki, atau apa-apa cara yang lain untuk menyelamatkan burung bayi itu yang terperangkap di dalam sangkar, ini cara paling berhikmat yang boleh dilakukannya. Burung bayi itu ditakdirkan untuk mati selepas ditangkap dan dimasukkan ke dalam sangkar. Tetapi selepas mengikuti teladan yang ditunjukkan oleh ibunya, ia dibebaskan dan dapat pergi ke tempat yang boleh terbang dengan bebas sepuas hatinya. Kita juga terkurung di planet kecil ini yang dipanggil bumi. Tetapi Tuhan menunjukkan apa yang perlu kita lakukan untuk menerima kebebasan abadi dengan menetapkan teladan supaya kita boleh mempraktikannya. Antara banyak ajaran, mari kita belajar firman Tuhan mengenai kebenaran Paskah. Mari kita lihat buku Matius, bab 26 ayat 17. Pada hari pertama dari Hari Raya Roti Tidak Beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Apabila hari Paskah tiba, murid-muridnya bertanya, "Di manakah harus kami mempersiapkan perjamuan Paskah?" Ayat 18. Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu, dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau. Apakah yang dia mahu lakukan? Merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Ini menunjukkan kehendak Yesus Kristus yang kuat. Kalian semua, Yesus menunjukkan teladan dengan berkata, "Aku mau merayakan Paskah." Tuhan melarang kita tambah atau kurangkan, tetapi apakah yang dikatakan oleh kebanyakan gereja? Yesus berkata, "Aku mahu merayakannya." Tetapi banyak gereja di seluruh dunia berkata, "Kami tidak akan merayakannya." Jadi apakah yang akan berlaku kepada mereka? Bukankah mereka ditakdirkan untuk pergi ke tempat yang berbeza daripada kerajaan syurga yang Yesus pergi? Tuhan menjadi jalan dan menunjukkan teladan, supaya Dia boleh bangunkan kita untuk berpegang kepada semua kebenaran. Antara semua kebenaran, bukankah kebenaran Paskah yang paling penting? Menurut ayat-ayat itu, siapakah yang mengakui, bermegah tentang, dan memuji Paskah? Tuhan dan Alkitab. Semua ini disokong oleh Alkitab. Ya, bagaikan Alkitab memberitahu kita, ya, apa yang kamu percaya adalah betul. Paskah yang kamu sambut merupakan Paskah yang disambut oleh Yesus juga, dan mengikuti teladan Yesus adalah jalan ke kerajaan syurga. Jadi,
Mereka yang tidak mengikuti jalan ini tidak akan pergi ke kerajaan syurga abadi. Jika ia bukan jalan ke syurga, hanya ada satu jalan yang lain. Jalan ke mana? Jalan ke hukuman abadi di neraka. Fikirkan hal ini melalui Alkitab sekali lagi. Janganlah kita menganggap Paskah yang Yesus sambutkan menjadi teladan bagi kita sebagai sesuatu yang remeh. Mari kita teruskan dengan ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan. Cawan ini mengandungi air anggur Paskah, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Untuk membimbing kita menyambut Paskah, Kristus menunjukkan teladan, memakan roti Paskah, dan meminum air anggur Paskah. Peristiwa Kristus merayakan Paskah telah dimaklumkan kepada semua manusia di seluruh dunia melalui karya pelukis yang terkenal. Tetapi sangat jarang ada sesiapa yang tahu bahwa dia merayakan Paskah. Semua orang tahu perjamuan terakhir. Tetapi apabila kita mengatakan perjamuan terakhir, sebenarnya Paskah, banyak orang membalas, "Adakah itu benar-benar Paskah?" Di mana ia tertulis. Melalui ini, kita boleh memahami betapa kegelapan meliputi seluruh dunia sekarang. Paskah yang kita sambutkan dipuji, disokong, dan diakui oleh Tuhan dan Alkitab. Memandangkan Tuhan banyak memberkati kita, mengakui kita sebagai umat-Nya yang akan memasuki syurga, kita patut lebih bangga dan yakin dalam kebenaran kita. Mari kita lihat buku 2 Korintus, bab 10 ayat 18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Ini bermaksud, dia yang dipuji Tuhan berbuat betul. Siapakah yang dipuji dan layak oleh Tuhan? Kamu yang menyambut Paskah adalah betul. Mengapa? Aku telah memberikan banyak teladan untuk diikuti kamu. Tetapi bukankah hanya Sion yang ikut teladanku dengan tepat seperti yang aku tunjukkan? Seperti ini, Tuhan berkata, bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Mengenai hal ini, Lukas menulis seperti berikut. Mari kita lihat buku Lukas bab 22, dan pastikan sekali lagi bahwa Paskah adalah jalan dan kebenaran yang membimbing kita ke syurga. Buku Lukas bab 22, ayat 15. Katanya kepada mereka, di sini aku merujuk kepada Yesus. Semua ini firman Yesus sendiri. Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Apakah perayaan yang Tuhan sangat ingin rayakan? Perayaan Paskah. Tuhan berkata, aku sangat rindu makan Paskah ini. Sebagai umat milik Tuhan, kita sekarang tinggal di dalam Tuhan melalui Paskah. Tambahan, kita sekarang dalam perjalanan berlari dengan riang ke syurga yang telah disediakan oleh Tuhan untuk kita. Kita mesti berbangga dan yakin dalam hal ini. Kalian, kerajaan syurga bukanlah tempat yang banyak orang boleh memasuki dengan hanya perkataan yang keluar dari bibir mereka. Memandangkan keselamatan diberikan melalui perjanjian Tuhan, Tuhan sudah memastikan dan menjanjikan kehidupan kekal dan keselamatan kepada semua manusia melalui Paskah. Banyak gereja di seluruh dunia berkata, gereja Tuhan menyambut Paskah. Bukankah itu sesuatu yang pelik bagi sebuah gereja untuk menyambut Paskah? Tiada gereja di dunia ini yang menyambut Paskah. Memandangkan tiada gereja yang menyambut Paskah, bagaimanakah Tuhan menggambarkan dunia ini?
Apabila kita lihat buku Yesaya bab 60, dunia ini digambarkan sebagai tempat gelap, tanpa kebenaran dan cahaya. Ia gelap kerana mata manusia dan roh mereka ditutupi. Apabila tiada satu pun kilauan cahaya kebenaran, Tuhan datang ke bumi ini sebagai jalur cahaya dan menyinarkan cahaya pasca perjanjian baru di setiap tempat. Apabila cahaya kebenaran menyinar di hati kita, lampu dinyala. Apabila dua orang menerima cahaya, dua lampu dinyalakan. Sekarang, banyak lampu dinyalakan di seluruh dunia. Bilangan lampu yang dinyalakan akan terus meningkat. Di dalam buku Lukas bab 22, Tuhan berkata, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu." Betapa sungguh-sungguh firman-Nya. Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu. Aku tidak patut pulang ke kerajaan syurga diri sendiri. Memandangkan aku sangat ingin membawa kamu bersamaku. Aku telah memberi kamu teladan untuk mengajar kamu jalan itu. Sebenarnya, adakah Tuhan tidak boleh pergi ke syurga kerana tidak merayakan Paskah? Jadi mengapa Dia merayakan Paskah? Untuk memberi kita suatu teladan. Untuk mengajar kita supaya turut lakukan dari sekarang. Apabila Tuhan datang ke bumi, Dia dibaptis juga. Mengapakah Dia dibaptis? Tuhan tidak perlu dibaptis. Pembaptisan adalah upacara yang mesti dilakukan oleh pendosa untuk menerima pengampunan dosa. Tetapi mengapa Tuhan yang benar menerima baptisan? Apakah yang ingin Yesus bangunkan kita? Supaya kita mematuhi segala yang Dia lakukan sebagai teladan untuk kita. Memandangkan Kristus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Bukankah kita patut ikut jalan yang Dia sediakan untuk kita? Berbangga dalam fakta bahawa gereja kita mengikuti jalan itu, kita patut berkata dengan yakin kepada semua orang di sekeliling kita, "Marilah menyambut Paskah, menerima kehidupan kekal, dan pergi ke syurga bersama." Hal ini kerana Paskah adalah jalan dan kebenaran yang diakui Yesus. Bukankah kita boleh bersaksi tentang kebenaran ini dengan jelas? Mari kita lihat ayat 19. Lalu Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah, dalam erti kata lain, roti Paskah ialah tubuhku yang diserahkan bagi kamu." Mengenai tubuh Tuhan, adakah ia fana? Yesus memberi kita roti Paskah, menubuhkan perjanjian dengan berkata, "Inilah tubuh abadiku yang kekal." Apa yang patut kita lakukan? Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Siapakah yang berkata perbuatlah ini? Firman ini tidak dikatakan oleh jiran sebelah atau pejalan kaki. Tuhan sendiri, yaitu teras dan sumber keselamatan yang berfirman, "Perbuatlah ini." Walaupun itu perintah Tuhan, syaitan selalu mengucap menentang Dia sejak Taman Eden. Apa sahaja yang Tuhan larang kita makan, syaitan memberitahu kita untuk makan. Apa sahaja yang Tuhan suruh kita makan, syaitan selalu menentang. Mengenai roti dan air anggur Paskah, Tuhan berkata, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Ayat 20, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan. Bagi siapa ia ditumpahkan? Bagi kamu." Kita tahu dengan baik bahawa Paskah ialah perjanjian baru. Itu bahagian paling penting antara semua kebenaran perjanjian baru yang diisytiharkan oleh Yesus. Walaupun Yesus berkata, "Aku mau merayakan Paskah dan aku sangat rindu makan Paskah ini," kini, semua gereja di seluruh dunia yang mendakwa percaya kepada Yesus tidak menyambutnya. Benar-benar sangat pelik dan ironik. Mereka semua mendakwa percaya kepada Yesus dan berkata bahawa mereka menganggap perlakuan terkecil yang Yesus lakukan sama penting. Walaupun mereka melukis dan mengambil gambar segala sesuatu yang berkaitan dengan Yesus, bukankah sangat menakjubkan bahawa mereka masih tiada idea tentang Paskah? Sekalipun melihat, dapatkah mereka lihat? Mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti.
Ramalan Tuhan digenapi dengan terperinci dan tepat. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Kalian semua, kita sungguh diberkati. Semua ahli keluarga Sion kita sungguh diberkati. Anda mungkin berfikir, kenapa saya tidak bagus dalam ini atau itu, tetapi ini juga suatu berkat. Kalian, andaikan Anda sangat berbakat dalam semua perkara, mungkinkah Anda meminta bantuan Tuhan? Mereka yang kekurangan berdoa dengan lebih bersungguh-sungguh. Mereka berdoa dengan lebih bersungguh-sungguh daripada mereka yang sangat berbakat. Melihat dari atas, siapakah yang akan lebih diberkati Tuhan? Adakah seseorang yang berkata kepada dirinya, aku sangat bagus dalam semua perkara, dan menguruskan semua perkara bergantung kepada kebolehan sendiri? Atau seseorang yang berdoa dengan ramah, Tuhan, aku seorang pendosa, aku lemah dan serba kekurangan, tetapi Engkau memanggilku ke Sion, membenarkan aku pergi ke syurga. Aku sangat bersyukur atas rahmat-Mu. Mudah bagi seseorang untuk berfikir bahawa Rasul Paulus pandai mengajar Alkitab, menginjil, dan melakukan perkara lain. Sebenarnya, dia juga serba kekurangan dalam beberapa perkara. Jadi dia berseru kepada Tuhan dalam doa, mahupun 3 kali, meminta, Tuhan, tolong mundurlah duri syaitan daripadaku. Tetapi Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Aku memberi kamu 1 duri untuk menunjukkan kasihku. Jika aku memundurkannya, bukankah aku memundurkan kasihku daripadamu? Oleh itu, engkau patut puas dengan duri ini dan bersyukur kepada Tuhan. Selepas menyadari ini, apakah yang Rasul Paulus katakan di dalam buku 1 Tesalonika bab 5, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Saya pernah memberitahu Anda masa lalu, berapakah panjang semua saluran darah di dalam tubuh manusia? Bolehkah Anda percaya, ia lebih panjang daripada 90.000 kilometer? Kita mungkin berfikir, bolehkah panjangnya biarpun 1 kilometer? Lilitan bumi kira-kira 40.000 kilometer. Jadi, Tuhan menjadikan panjang saluran darah di dalam tubuh kita 2,5 kali lebih panjang daripada lilitan bumi. Tuhan membuat lubang sekitar saluran darah yang sangat halus, supaya darah dapat mengalir melaluinya. Sekiranya Tuhan tidak menganggap kita begitu berharga dan memuliakan kita, bagaimanakah Dia boleh mencipta kita dengan rekaan yang rumit? Kita patut percaya dan memahami bahawa kewujudan kita adalah bukti bahawa kita telah menerima kasih berlimpahan daripada Tuhan. Marilah yakin dalam kepercayaan kita dalam hal ini dan bersemangatlah melalui kesedaran ini. Tuhan tidak mencipta saluran darah panjang di dalam tubuh kita tanpa sebab. Tuhan mengaruniakan kita rahmat berlimpahan untuk membimbing kita ke kerajaan syurga abadi. Hari ini juga, saya bersyukur kepada Bapa dan Ibu Syurgawi kerana membenarkan kita untuk menyedari kebenaran Paskah. Melihat lukisan Paskah, orang di dunia ini hanya memanggilnya perjamuan terakhir. Namun kita dapat berkata bahawa itu Paskah Perjanjian Baru. Apa yang kita lihat dengan mata kita memang berbeza daripada apa yang mereka lihat dengan mata mereka. Mereka mendakwa ada mata untuk melihat, tetapi mereka tidak dapat lihat. Tetapi kita ada mata yang boleh melihat. Semasa Yosua dan umat Israel mengelilingi Yeriko 7 kali, selepas menerima kuasa Roh Kudus dari syurga melalui Paskah, bukankah dinding Yeriko runtuh selepas jeritan mereka? Seperti Tuhan mengadakan perjanjian dengan Israel melalui Paskah, yang menjadi sumber yang akhirnya membimbing mereka kepada kemenangan. Adakah itu sahaja? Pada zaman Raja Yosia, mereka menyembah berhala sebagai dewa mereka buat masa yang lama. Tetapi pada suatu hari, mereka terjumpa buku perjanjian di dalam bait suci Tuhan. Di dalam buku perjanjian itu, suatu perayaan kudus Tuhan yang bernama Paskah disebutkan. Tetapi mereka tidak pernah menyambutnya. Pada tahun ke-18 Raja Yosia menyambut Paskah seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Kemudian Tuhan mengaruniakan berkatnya kepada Yosia dan berkata, sebelum dia tidak ada raja seperti dia, yang berbalik kepada Tuhan seperti dia, dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya. Adakah Raja Yosia memuji dan memuliakan dirinya sebegini? Bukankah itu sesuatu datang daripada Tuhan? Juga, bagaimana pula dengan Raja Hizkia?
Antara banyak raja masa dulu, tiada raja yang menyambut Paskah mendapat hasil yang negatif. Raja-raja yang tidak menyambut Paskah menjadi korup, menyembah berhala, menentang kehendak Tuhan, menghibur perlakuan jahat, dan menjadi kejam. Semua raja yang dibimbing Tuhan dengan menguruskan Paskah menjadi watak besar dalam sejarah Alkitab. Mari kita ringkaskan firman Tuhan dengan buku Ayub bab 8. Paskah ialah rahmat benar Tuhan yang membimbing kita ke kerajaan syurga. Dengan memikirkan bahawa Paskah satu perayaan yang Tuhan sendiri sangat ingin untuk rayakan dengan datang ke bumi ini dalam tubuh manusia, mari kita lihat buku Ayub bab 8. Ayub bab 8 ayat 7. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Bertanya-tanyalah tentang orang-orang zaman dahulu dan perhatikanlah apa yang diselidiki para nenek moyang. Antara nenek moyang mereka ada Raja Yosia dan Raja Hizkia. Yosua juga salah satu antara mereka. Apa yang mereka pelajari? Ketika Raja Hizkia nazak, Tuhan menambahkan 15 tahun kepada hidupnya dan juga mundurkan bayang-bayang 10 tapak. Tuhan membenarkan keajaiban yang menakjubkan ini tercatat di dalam Alkitab. Saya pasti Anda ingat firman yang diberikan di dalam buku Yeremia, bab 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Sesudah waktu itu, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka siapakah akan aku jadi? Aku akan menjadi Tuhan mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Apakah yang Tuhan gunakan untuk menubuhkan hubungan antara Dia dengan umatnya? Perjanjian baru. Tiada kebenaran lain yang sama kudus di dunia ini yang membawa kita begitu rapat dengan Tuhan, menjadikan kita satu tubuh dengannya. Untuk mereka yang tidak perlu diselamatkan, mungkin mereka tidak perlu menyambut Paskah. Namun, bagi mereka yang memerlukan keselamatan, mereka mesti menyambut Paskah. Bukankah itu sebab Tuhan memberikan teladan kepada kita untuk membimbing kita ke syurga? Tuhan sendiri memberikan teladan menyambut Paskah pada 2000 tahun yang lalu. Sekali lagi, pada akhir zaman Roh Kudus ini, Bapa dan Ibu syurgawi kita datang ke bumi ini untuk memberikan teladan kepada kita. Saya bersungguh-sungguh meminta ahli keluarga Sion kita supaya membangunkan semua roh kasihan yang hidup bagaikan kehidupan fizikal adalah segalanya. Marilah membimbing mereka untuk menyadari bahawa kerajaan syurga wujud, supaya kita semua boleh pergi ke sana bersama-sama. Berharap kalian menerima banyak rahmat. Saya tamatkan khutbah hari ini. Sekian, terima kasih.